Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kita pada kali ini dalam program Aspirasiku 40 Hari Menuju Kegemilangan SPM 2021 PPD Kintas Selatan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak PPD Kintas Selatan kerana sudi memberi peluang bersama saya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak PPD Kintas Selatan kerana memberi peluang kepada saya berkongsi ilmu dengan anak-anak didik dari daerah Kintas Selatan. Saya Aznin Awanis binti Azmi dari SMK Sentosa Kampar. Mudahnya sains SPM. Terlebih dahulu, saya kongsikan format baru sains SPM, kod kertas 1511. Okey, untuk kertas sains SPM terdiri daripada dua bahagian. Okey. Kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 terdiri daripada 40 soalan objektif. Okey, calon perlu menjawab ke semua soalan. Okey, manakala kertas 2 terdiri daripada 3 bahagian. Okey, bahagian A terdiri daripada 4 item ataupun soalan. Calon perlu menjawab ke semua soalan dan markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 20 markah. Okey, bahagian B terdiri daripada 6 item atau soalan. Calon perlu menjawab semua soalan dan markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 38 markah. Dan bahagian C terdiri daripada 3 soalan. Okey, salah satunya merupakan soalan wajib iaitu soalan nombor 11, manakala soalan nombor 12 dan 13, okey, calon perlu memilih salah satu daripada soalan tersebut. Dan markah yang diperuntukkan untuk setiap soalan itu adalah 12 markah. Okey. So dari segi aras kesukaran, okey, bagi kertas 1, okey, terdiri daripada nisbah 5, 3, 2. Okey, kalau kita lihat bilangan soalannya, okey, aras rendah terdiri daripada 20 soalan. Okey, aras sederhana terdiri daripada 12 soalan, manakala aras tinggi terdiri daripada 8 soalan. Okey, bagi kertas 2 juga nisbahnya juga 5, 3, 2. Okey, dari segi pecahan markahnya, aras rendah terdiri daripada 40 markah, okey, sederhana 12 markah, manakala aras tinggi 16 markah. Okey, tempoh bagi kertas 1 adalah selama 1 jam 15 minit, manakala kertas 2 masa yang diperuntukkan untuk menjawab adalah 2 jam 30 minit. Jadi untuk calon SPM untuk lulus sains ni sangatlah senang, sangatlah mudah. Sekiranya calon boleh menjawab soalan aras rendah ini sebanyak 20 soalan dengan betul, manakala kertas 2 calon berjaya menjawab ke semua soalan aras rendah, so murid akan dapat 40 markah untuk kertas 2. Jadi secara tak langsung murid ataupun calon tersebut akan lulus sains. Okey, so sangatlah mudah untuk lulus. Okey, kita lihat dari segi taburan aspek dan juga markah. Okey, bahagian A terdiri daripada 4 soalan. Aspek yang diuji kepada calon adalah dari segi kemahiran proses sains dan aplikasi. Okey, kali ini saya tidaklah akan menerangkan ke semua kemahiran proses sains. Okey, saya akan pilih beberapa kemahiran proses sains yang sering diuji dalam sains SPM. Okey, jumlah markah bagi bahagian A adalah sebanyak 20 markah. So sekiranya murid ingin lulus kertas sains, murid perlu mendapat sekurang-kurangnya 15/20 markah. Okey. So sedikit tips untuk menjawab bahagian A.
Okey, mula-mula bila dapat kertas soalan, okey, apa yang calon perlu buat adalah baca. Baca dan faham soalan. Okey, kemudian gariskan tujuan eksperimen itu. Okey, dan kalau boleh tulisan tu mestilah besar, jelas dan boleh dibaca. Okey, pemboleh ubah merupakan salah satu kemahiran prosesan yang sering ditanya dalam soalan. Okey, pemboleh ubah terdiri daripada 3, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi yang dikenali sebagai PM. Okey, yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas iaitu PB, dan yang terakhir adalah pemboleh ubah dimalarkan, iaitu PD. Okey, semasa menjawab soalan ini, kalau boleh jangan tulis short form. Okey, kalau boleh tulis penuh. Pemboleh ubah dimanipulasi. Jangan tulis short form PM. Okey, so apa itu pemboleh ubah dimanipulasi? Okey, iaitu faktor yang diubah, faktor yang diganti, okey, ataupun kalau kita lihat apa yang berbeza, okey, dalam soalan tersebut. Okey, yang kedua adalah pemboleh ubah bergerak balas, okey, iaitu yang kita boleh dapat daripada keputusan, hasil eksperimen, dapatan eksperimen ataupun melalui pemerhatian. Okey, pemboleh ubah bergerak balas ini terdiri daripada 2, iaitu pemboleh ubah bergerak balas berdasarkan teori. Okey, yang kedua adalah pemboleh ubah bergerak balas operasi. Okey, pemboleh ubah bergerak balas operasi ini yang kita boleh dapat berdasarkan pemerhatian. Okey, pemboleh ubah dimalarkan adalah faktor yang tidak berubah. Okey, yang sama ataupun yang kekal dari awal eksperimen sehingga ke akhir eksperimen lah. Okey, semasa menulis pemboleh ubah, pastikan calon menulis parameter. Okey, sekiranya calon tidak menulis parameter, okey, so jawapan itu akan jadi salah. Okey, dan parameter tu mesti sesuai. Okey, mesti sesuai mengikut contohnya macam pepejal. Okey, apa parameter yang sesuai untuk pepejal? Okey, contohnya calon boleh menulis jisim pepejal, berat pepejal ataupun jenis bahan, jenis kanta. Okey, kalau cecair, okey, parameter yang sesuai adalah isi padu larutan, isi padu air suling, isi padu asid, isi padu alkali. Okey, so pastikan parameter di depannya mestilah betul supaya awak tidak hilang markah nanti. Okey, selain itu kita juga boleh guna kepekatan, okey, untuk asid ataupun alkali. Okey, kalau gas pula, parameter yang sesuai adalah isi padu gas, okey, ataupun bilangan gelembung udara. Ini antara parameter yang sesuai lah. Okey, lain-lain parameter yang sering kita guna seperti suhu, okey, kadar tindak balas, masa yang diambil, okey, bacaan voltmeter, bacaan ammeter. Okey, ini semua antara contoh-contoh parameter yang boleh, okey, digunakan untuk menjawab soalan pemboleh ubah. Okey, soalan pemboleh ubah ni sangatlah senang. Okey, untuk murid jawab. Sebab apa? Ada pelbagai cara untuk kita dapatkan pemboleh ubah. Antaranya kita boleh dapat pemboleh ubah daripada soalan. Okey, yang kedua kita boleh dapat pemboleh ubah daripada jadual yang diberikan ataupun daripada graf. Okey, so sangatlah mudah. Okey. Okey, so ini saya ringkaskan, okey, beberapa kemahiran proses sains. Okey, daripada pemerhatian ni macam mana nak buat pemerhatian? Okey, murid perlu lihat. Okey, lihat soalan, tengok soalan. Okey, tengok rajah. Okey, tengok juga jadual. Kadang-kadang pemerhatian ni kita boleh dapat daripada
rajah yang diberikan. Kita boleh dapat daripada jadual yang diberikan. Okey, daripada pemerhatian tersebut, okey, murid boleh menulis inference. Apa itu inference? Okey, inference ni adalah sebab. Sebab berdasarkan pemerhatian yang dibuat. Okey, cara menulis pemerhatian adalah awak tulis dulu apa pemerhatiannya. Okey, kemudian tambahkan kerana, kemudian diikuti dengan sebab. Okey, sebab tu murid perlu refer pemboleh ubah. Sebab itu. Okey, cara menulis pemerhatian. Cara menulis inference mesti salin balik pemerhatian diikuti dengan kerana, kemudian tulislah sebab. Sebabnya mesti refer kepada teori. Okey, cara untuk menulis inference. Murid perlu menulis semula pemerhatian, kemudian tambah kerana, diikuti dengan sebab. Sebab tu mesti berdasarkan pemboleh ubah bergerak balas teori. Okey, seterusnya adalah hipotesis. Untuk menulis hipotesis, kita boleh lihat ada beberapa cara untuk menulis hipotesis. Okey, ini berdasarkan perkadaran dan yang kedua berdasarkan perbandingan. Okey, untuk perkadaran boleh guna semakin. Okey, so kat sini saya bagi contoh semakin. Okey, kemudian diikuti dengan pemboleh ubah dimanipulasi dan diikuti dan tulis semula semakin dan diikuti dengan pemboleh ubah bergerak balas. Ataupun cara yang kedua, murid boleh guna jika maka. Contohnya, jika pemboleh ubah dimanipulasi, kemudian diikuti dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kalau menulis, untuk menulis hipotesis berdasarkan perbandingan, boleh pilih salah satu daripada pemboleh ubah dimanipulasi. Contoh kat sini, pemboleh ubah dimanipulasi 1 lebih daripada pemboleh ubah dimanipulasi yang kedua. Lebih tu mungkin bertambah, berkurang. Yang kedua, cara yang kedua adalah pemboleh ubah bergerak balas. Cara menulis hipotesis berdasarkan perbandingan. Murid boleh pilih salah satu daripada pemboleh ubah. Contohnya pemboleh ubah 1 lebih bertambah daripada pemboleh ubah yang kedua. Contohnya A lebih besar daripada B. Macam tu. Ini adalah contoh-contoh graf yang sering keluar dalam SPM. Untuk melukis graf, murid perlu tengok dulu. Baca dulu soalan. Sekiranya soalan tulis lukiskan graf. Biasanya lukiskan graf itu hanya ada 2 graf. Sama ada graf garis lurus ataupun graf garis lengkung. Untuk graf garis lurus seperti ini, murid perlu guna pembaris. Untuk graf garis lengkung, tidak boleh guna pembaris. Freehand, tetapi kalau boleh hasilkan graf yang licin. Graf yang kedua adalah carta palang dan juga carta bar. Biasanya carta palang dan carta bar biasanya diberitahu dalam soalan. Contohnya, lukiskan carta bar, lukiskan carta palang ataupun lukiskan histogram. So telah diberitahu dalam soalan. So untuk melukis graf ini, murid perlu menggunakan pembaris dan pastikan bar graf tu adalah sama.
Okey. Dan yang terakhir adalah definisi secara operasi. Okey, definisi secara operasi ni macam mana nak tulis? Okey, first salin balik soalan. Kemudian tambah perkataan adalah, okey, ini adalah formula lah untuk menulis definisi secara operasi. Okey, first salin balik soalan. Okey, kemudian tambah adalah. Okey, kemudian tuliskan satu perkataan yang sesuai. Okey, contohnya bahan, proses ataupun keadaan, dan seterusnya tambah yang menyebabkan atau yang menghasilkan. Kemudian diikuti dengan pemboleh ubah bergerak balas operasi. Ini berdasarkan hasil ataupun keputusan eksperimen. Untuk menulis definisi secara operasi, okey, murid perlu salin semula soalan, kemudian tambahkan adalah, kemudian tambahkan satu perkataan yang sesuai seperti bahan, proses ataupun keadaan. Okey, kemudian diikuti dengan yang menyebabkan atau yang menghasilkan. Kemudian diikuti dengan pemboleh ubah bergerak balas operasi iaitu hasil eksperimen, dan tambahkan apabila, okey, ikuti dengan kaedah eksperimen. Inilah operasinya iaitu kaedah eksperimen yang dijalankan. Okey, kita lihat contoh soalan. Okey, contoh soalan bahagian A. Okey, soalan yang pertama. Rajah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji ketahanan kakisan bagi aloi. Okey, first baca soalan. Yang kedua, gariskan tujuan. Okey, gariskan tujuan iaitu di sini adalah untuk mengkaji ketahanan kakisan bagi aloi. Okey, so dalam ayat ini dah ada pemboleh ubah. Okey, iaitu sini kita boleh dapat ini adalah PB. Okey, aloi ini adalah PM. Okey, so dibeli rajah. Okey, ada dua tabung uji di mana di dalamnya terdiri daripada paku besi untuk tabung uji A. Tabung uji B terdiri daripada paku keluli. Okey, jadual menunjukkan keputusan selepas 3 hari. Okey, daripada jadual ini, okey, murid boleh kenal pasti di mana paku besi ini merupakan PM, okey, manakala keadaan paku ini merupakan PB. So kalau kita lihat di sini, paku keluli tiada perubahan, manakala paku besi berubah menjadi perang. Okey, kita tengok soalannya. Okey. Soalan yang pertama, berdasarkan jadual, nyatakan satu pemerhatian. Macam mana nak buat pemerhatian? Okey, kita mesti rujuk jadual yang diberikan. Okey, so calon boleh pilih salah satu daripada pemboleh ubah yang diberikan untuk menulis pemerhatian. Okey. Okey, contoh di sini, paku besi berubah menjadi perang manakala paku keluli tidak berubah. Okey, ini saya bagi contoh cara menulis pemerhatian dengan membuat perbandingan. Okay. Kalau kamu nak tulis paku besi berubah menjadi perang, boleh juga, atau paku keluli tidak berubah pun betul juga. Okay. So di sini ada 3 jawapan yang murid boleh tulis. Okey. Kemudian soalan yang kedua, berikan inference. Macam mana nak buat inference? Okey, mesti rujuk pemerhatian. Okey,
dalam pemerhatian tadi kita dah sebut paku besi berubah menjadi perang manakala keluli tidak berubah. Okey, salin semula. Masukkan dalam ayat inference. Okey, daripada ayat pemerhatian tadi, okey, salin, okey, paku keluli tidak berubah. Okey, kemudian tambahkan kerana. Kerana ia tahan kakisan. Okey, ia tahan kakisan. Okey, contoh yang kedua, contoh jawapan yang kedua, paku besi berubah kerana ia tidak tahan kakisan ataupun mudah berkarat. Okey. Okey. Soalan ketiga, nyatakan faktor yang ditetapkan. Okey, faktor yang ditetapkan ini adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, so kalau kita lihat rajah tadi, pemboleh ubah yang dimalarkan adalah kuantiti air ataupun isi padu air. Okey. Seterusnya, nyatakan faktor yang diubah. Okey, faktor yang diubah. Faktor yang diubah ni adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, iaitu jenis paku atau murid boleh tulis kedua-dua bahan yang diberikan tadi. Okey, paku besi dan. Okey, perkataan dan ni wajib ditulis. Okey, dan paku keluli. So ini pun betul. Okey, boleh dapat markah. Okey, ini merupakan contoh soalan aplikasi. Biasanya soalan aplikasi ni sering ditanya berdasarkan persekitaran kita. Okey, berdasarkan apa yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Okey, pada pendapat anda, mengapakah pagar tersebut diperbuat daripada keluli? Okey, tips untuk menulis jawapan soalan aplikasi ini, okey, murid mesti refer kepada PB, iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Okey, so di sini contoh jawapan yang saya beri, keluli tahan kakisan. Keluli tidak berkarat. Okey ya. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey, Rajah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim dan inersia. Okey, so apa yang kamu perlu buat? Pertama kali, baca soalan, dan yang kedua, gariskan tujuan eksperimen. Okey, kemudian lihat rajah yang diberi dalam soalan dan juga jadual. Okey, keputusan eksperimen ditunjukkan dalam jadual. Okey, eksperimen dijalankan menggunakan 10 gram plastisin, 20 gram plastisin, 30 gram plastisin, 40 gram dan akhir sekali 50 gram plastisin. Okey. Okey, soalan yang pertama, menggunakan data dalam jadual, lukiskan graf masa ayunan melawan jisim. Okey, daripada jadual ini pun murid dah boleh kenal pasti yang mana satu PM dan juga PB. Okey, kalau kita tengok di sini, jisim plastisin. Okey, ini merupakan pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, masa ayunan lengkap. Okey, ini merupakan PB, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, daripada graf pun murid boleh kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. So di sini di paksi X ini merupakan PM. Okey, paksi Y merupakan PB. Jadi untuk pemboleh ubah
sangat senang untuk dapat markah ataupun kita katakan markah free je sebab jawapan dah ada dalam soalan, dah ada dalam jadual dan juga dah ada dalam graf. Okey. So untuk buat graf, soalan ni minta lukis graf. So dia tak sebut graf apa. Biasanya kalau lukis graf yang sesuai adalah sama ada graf garis ataupun graf garis lurus ataupun graf garis lengkung. Okey, untuk soalan ini, first murid perlu plotkan dulu. Okey, plotkan dulu. Okey, mula untuk 10 gram, masa untuk 10 ayunan adalah 10 saat. Okey, 10 saat. Plotkan, buat cross. Okey. Kemudian untuk 20 gram, masa dia adalah 20 saat. Okey, buatkan cross macam ni. Okey, ataupun X kan. Okey, 30 saat. Okey, cross macam ni. Okey, dan akhir sekali 50 iaitu 50 saat. Kemudian ambil pembaris dan gariskan. Okey. Alright, untuk graf, markah untuk graf sekiranya plot betul, plot graf dengan betul, 1 markah. Manakala graf yang betul dan licin, kamu akan dapat 1 markah. Jadi, markah yang diperuntukkan untuk graf adalah sebanyak 2 markah. Okey. Okey, soalan yang kedua, berdasarkan graf, nyatakan masa ayunan apabila jisim yang digunakan ialah 40 gram. Okey, cara untuk dapatkan jawapan, calon perlu, first ambil pembaris, letakkan pada nilai 40 gram, kemudian buat garisan putus-putus sehingga mencecah garisan. Kemudian tarik, buat semula garisan putus-putus sehingga mencecah paksi Y. So, inilah jawapannya. Baca di sini. So jawapannya adalah 40 saat. Senang kan ini? Jawapan hanya boleh dapat daripada graf saja. Tak perlu fikir pun. Soalan seterusnya adalah apakah hubungan antara jisim dengan masa ayunan? Hubungan. Kalau nak menulis hubungan, murid boleh menggunakan semakin. Semakin bertambah jisim, semakin bertambah masa ayunan. So kat sini kita boleh lihat jisim ini adalah PM, masa ayunan adalah PB. Boleh ya? Satu lagi contoh soalan aplikasi. Rajah 2.2 menunjukkan satu situasi di jalan raya. Kalau kita lihat kat sini, ni lori, terdapat lori. Ini adalah kereta. Terangkan mengapakah lori tersebut mengambil masa lebih panjang untuk bergerak berbanding dengan kereta apabila lampu isyarat bertukar hijau. Bila dapat soalan macam ni, buat dulu perbandingan antara lori dengan kereta, yang mana satukah jisim yang besar. Kemudian baru kita kaitkan dengan inersia. So contoh jawapan saya beri adalah lori mempunyai jisim yang besar dan inersia yang besar, menyebabkan ia cenderung untuk mengekalkan keadaan pegunya dan sukar untuk bergerak. Kita tahu kalau jisim yang besar bermakna inersia pun besar. Jadi dia
Alright. Seperti yang kita tahu, jisim yang besar mempunyai inersia yang besar. Okey. Okey, seterusnya adalah bahagian B. Okey, bahagian B terdiri daripada 6 soalan. Dan soalan 5 hingga 8, okey, markah yang Okey, bahagian B terdiri daripada 4. Okey, bahagian B terdiri daripada 6 soalan. 4 soalan iaitu soalan 5, 6, 7 dan 8. Markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 6 markah, okey, bagi setiap soalan. Manakala soalan 9 dan 10, markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 7 markah. Dan jumlah keseluruhan untuk bahagian B adalah 38 markah. Okey, kali ini saya hanya akan tunjukkan, okey. Okey, kalau kita tengok di sini 9 dan 10, okey, markah dia 7 kerana terdapat soalan konstruk mereka cipta. Okey, so hari ini saya akan tunjuk contoh soalan mereka cipta. Okey. Okey, contoh yang pertama, tindak balas kimia menggunakan 2 kepingan logam berbeza boleh menghasilkan tenaga elektrik. Anda diminta oleh guru untuk menghasilkan satu set, sel kimia ringkas dengan menggunakan wayar penyambung, mentol, buah lemon, paku besi dan plat zinc. Labelkan lakaran anda dan terangkan konsep bagi jawapan anda. Okey, untuk soalan mereka cipta. Okey, markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 3 markah. Okey. 3 markah ni adalah markah pertama adalah untuk lukisan raja. Kemudian label mesti betul dan yang ketiga adalah penerangan. So untuk dapatkan markah label, pastikan semua bahan yang diberi dalam soalan digunakan dan dilabelkan dengan betul. Okey, contoh soalan. Okey. Okey, contoh jawapan. Okey, first lukiskan dulu. Okey, bentukkan sel kimia ringkas. Okey, diberi lemon. Okey, sambungkan plat zinc dan paku besi. Kemudian disambungkan dengan wayar penyambung ke mentol. Okey, so kalau kita tengok jawapan ini, okey, raja boleh dapat 1 markah. Okey, raja yang betul dan berfungsi. Okey, label untuk dapatkan markah penuh, label mesti lengkap dan mesti label semua bahan yang diberi dalam soalan. Dan satu lagi markah adalah penerangan. Okey, ini adalah contoh penerangan yang sesuai bagi soalan ini. Okey, contohnya paku besi dan plat zinc dicucuk ke dalam lemon dan wayar penyambung disambungkan kepada mentol bagi melengkapkan litar. Okey, maksud kita bagi penerangan tentang paku besi dan plat zinc. Okey, ini boleh dapat 1 markah. Okey, kita juga boleh terangkan tentang paku besi. Okey, paku besi adalah kurang reaktif menjadi terminal positif dan plat zinc yang lebih reaktif akan menjadi terminal negatif. Okey, so di sini kita terangkan yang mana satu untuk kita pilih sebagai terminal positif dan terminal negatif. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga,
Plat zinc akan menderma elektron kepada paku besi menyebabkan pengaliran arus elektrik dan menyalakan mentol. Okey, ini adalah 3 contoh jawapan untuk penerangan bagi soalan mereka cipta ini. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, semasa ekspedisi mendaki Bukit Beruang, Razif telah terseliur kaki kanannya dengan menggunakan bahan yang diberikan, reka dan terangkan satu alat yang dapat membantu Razif menuruni bukit dengan selamat. So dia dah bagi dah apa alat yang kena buat, apa alat yang kena lukis, iaitu alat untuk membantu Razif ni menurun ataupun turun dari bukit dengan selamat. Okey, jawapan hendaklah diiringi dengan lukisan berlabel dan penerangan ringkas. So di sini diberi kayu dan juga tali. So macam mana kita nak reka satu alat, okey, yang boleh membantu Razif turun dari bukit dengan selamat dan stabil. Okey, ini contoh jawapan. Okey, kita sambungkan kayu yang diberi tadi, okey, dan diikat dengan tali. Dan pastikan tapak dia luas, okey, supaya lebih stabil. Maksudnya kita nak hasilkan tongkat lah, okey, tongkat untuk bantu Razif turun dari bukit. Okey. So kalau kita lihat raja ini, okey, untuk raja 1 markah, label, okey, dalam soalan tadi hanya diberi kayu dan tali, okey, ada dalam raja ni ada 1 markah dan penerangan 1 markah. Okey, contoh penerangan, kayu diikat dengan tali untuk menjadikan tongkat kaki 3. Okey, kita terangkan apa kegunaan tali itu dalam rekaan ini. Okey, kemudian tongkat yang mempunyai 3 kaki mempunyai luas permukaan yang lebih besar. So ini menunjukkan tongkat ini lebih stabil. Okey, dan yang ketiga, luas permukaan besar akan lebih stabil. Ini yang saya sebut di atas tadi. Okey. Okey. Okey, seterusnya bahagian C. Okey, bahagian C terdiri daripada 3 soalan, iaitu soalan 11, soalan 12 dan soalan 13. Untuk bahagian C, markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 22 markah. Okey. Okey, soalan 11 merupakan soalan mengeksperimen. Okey, dan markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 10 markah dan merupakan soalan wajib jawab. Okey. So di sini kalau boleh calon-calon cuba senaraikan, okey, eksperimen wajib tingkatan 4, okey, eksperimen yang wajib tingkatan 5. Cuba lihat, okey, dan baca dari segi tujuan eksperimen, hipotesis, bagaimana nak menulis prosedur dan bagaimana nak menulis ataupun untuk membuat penjadualan data. Okey, untuk soalan 10 ni kalau kamu boleh hafal prosedur, okey, boleh dikatakan 10 markah dalam tangan. Okey, sangat mudah untuk dapat markah penuh bagi soalan nombor 11 ini. Okey, soalan 12 dan 13 ini soalan yang boleh dikatakan soalan respon
terhad ataupun soalan respon terbuka. Okey. Untuk hari ini saya akan bagi tips ataupun cara untuk menjawab soalan 11. Bagaimana nak skor soalan 11? Okey. Ini contoh soalan 11. Okey, Pak Abu merupakan seorang nelayan. Sebahagian tangkapan ikan Pak Abu akan dijual di pasar dan sebahagian lagi akan dikeringkan. Pak Abu mendapati ikan yang dikeringkan lebih tahan lama berbanding ikan segar. Ikan yang dikeringkan mempunyai kelembapan yang rendah berbanding ikan segar. So, dia dah bagi situasi. Okey, baca soalan dulu, kemudian kena pasti pemboleh ubah yang sesuai berdasarkan situasi yang diberikan. Okey, daripada soalan tadi, okey, kita boleh tulis pernyataan masalah. Okey, apa pernyataan masalah yang sesuai bagi situasi tersebut? Okey. Bila nak tulis pernyataan masalah, biasanya mula ayat dengan adakah, okey, bagaimanakah, okey, contoh-contohlah. Untuk menulis pernyataan masalah, okey, pastikan mula ayat dengan menggunakan perkataan adakah ataupun bagaimanakah, dan di akhir ayat tersebut mesti ada tanda soal. Okey, sebagai contoh, adakah ikan kering? Okey, ini berdasarkan situasi lah. Okey, berdasarkan soalan tu dia bagi ikan kering. Okey, ikan kering. So, adakah ikan kering tahan lama daripada ikan segar? Kamu boleh buat pernyataan masalah menggunakan situasi yang diberikan dalam soalan, atau kita boleh gunakan ataupun kita boleh kaitkan dengan teori. Okey, adakah ikan berkelembapan rendah lebih tahan lama daripada ikan berkelembapan tinggi? Okey, ini adalah contoh cara untuk menulis pernyataan masalah berdasarkan situasi dalam soalan tadi. Okey, adakah ikan kering lebih tahan lama daripada ikan segar? Atau contoh yang kedua, adakah ikan berkelembapan rendah lebih tahan lama daripada ikan berkelembapan tinggi? Okey, kemudian mesti ada tanda soal. Okey, untuk hipotesis, okey, kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, untuk hipotesis, kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi. Iaitu dalam soalan tadi diberi ikan kering dan juga ikan segar. Ataupun kita boleh katakan ikan berkelembapan rendah dan juga ikan yang berkelembapan tinggi. Jadi hipotesis yang sesuai untuk kita tulis, ikan kering lebih tahan lama daripada ikan segar, atau ikan berkelembapan rendah lebih tahan lama daripada ikan berkelembapan tinggi. So di sini ada PM, okay, dan ada PB. Okey, soalan C. Berdasarkan situasi yang diberi, rancang satu eksperimen makmal untuk menguji hipotesis dengan menggunakan agar nutrien steril lembap, agar nutrien steril kering, piring Petri, pita cellophane dan kultur bakteria Bacillus subtilis. Okey, untuk soalan C ni mesti guna radas dan bahan yang diberikan dalam soalan ini. Tak boleh guna situasi yang diberikan dalam pada awal soalan tadi. Okey, sebab dia adalah dua bahagian yang berbeza.
tujuan. Macam mana nak tulis tujuan? Okey, mesti mulakan ayat dengan untuk mengkaji atau untuk menyiasat. Okey. Hubungan antara kelembapan agar nutrien steril terhadap pertumbuhan bakteria. So kalau kita tengok di sini, dalam ayat tujuan pun mesti ada PM, mesti ada PB. Okey ya. Okey. Pemboleh ubah biasanya markah yang diperuntukkan adalah 2 markah. So lebih baik untuk kamu semua tulis ketiga-tiga pemboleh ubah. Tulis dengan perkataan yang penuh. Tak boleh tulis short form macam ni. PM, PB, PD. Tak boleh. Tulis dengan perkataan yang penuh. Contohnya di sini pemboleh ubah dimanipulasi kelembapan agar nutrien steril. Atau boleh tulis, boleh salin balik kedua-dua bahan yang diberi dalam soalan. Agar nutrien steril lembab dan, ni wajib tulis ya, dan agar nutrien steril kering. Pemboleh ubah bergerak balas, pertumbuhan bakteria ataupun bilangan koloni bakteria. Pemboleh ubah dimalarkan, boleh tulis jenis bakteria atau isi padu agar nutrien steril, suhu ataupun pH. Untuk pemboleh ubah, elakkan untuk menulis radas. Markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 4 markah. Untuk prosedur boleh menggunakan 2 cara. Yang pertama, melukis rajah. Dan yang kedua, boleh hanya menulis prosedur. Menulis maksudnya kita tulislah dengan menggunakan ayat yang lengkap. Daripada rajah ini, kamu juga boleh dapat markah. Kita lihat Susun bahan dan radas seperti rajah di atas. Masukkan agar nutrien steril lembab ke dalam piring Petri dan letakkan kultur bakteria Bacillus subtilis. So ada tak dalam rajah ni? Agar nutrien steril lembab dan juga kultur bakteria. So di sini boleh dapat markah 1. Kita tengok yang kedua. Untuk prosedur, kita boleh buat dengan 2 cara. Yang pertama, kita boleh menggunakan rajah ataupun kita boleh menulis prosedur menggunakan ayat yang lengkap ataupun boleh buat kedua-duanya sekali. Daripada rajah ini, kamu juga boleh dapat markah. Contohnya, agar nutrien steril lembab dan kultur bakteria Bacillus. Di sini dapat markah yang pertama. Dan agar nutrien steril kering dan kultur bakteria Bacillus subtilis, ini boleh dapat markah yang kedua. Alright. So kalau kemudian kamu perlu tambah menulis prosedur. Maksudnya kalau dah lukis, kamu tak perlulah tulis poin pertama, poin kedua. Ini, kamu terus tulis ukurkan atau kirakan bilangan koloni bakteria atas agar nutrien selepas 5 hari. Ini dapat poin yang ketiga atau markah yang ketiga. Ulang eksperimen dengan menggunakan agar nutrien steril kering. Kalau dalam rajah dah ada, bermakna dalam ayat prosedur ini tak perlu lagi tulis. Salah satu sahaja. Dan poin yang kelima ini wajib ada. Rekodkan bilangan koloni bakteria di dalam jadual. Maksud dia, awak tak boleh tulis perhatikan dan rekodkan sahaja. Tak boleh. Awak takkan dapat markah. Kena tulis ayat yang penuh.
rekodkan bilangan koloni bakteria, iaitu mesti rujuk pemboleh ubah bergerak balas yang kamu nyatakan di atas tadi. Okey, akhir sekali adalah penjadualan data. Untuk penjadualan data, markah yang diperuntukkan adalah 1 markah. Buat jadual, ada 2 bahagian. Kenapa 2 bahagian? Yang pertama ini mesti tulis PM, pemboleh ubah dimanipulasi, dan bahagian yang kedua ini mesti tulis pemboleh ubah bergerak balas. Untuk pemboleh ubah dimanipulasi mesti tulis. Tulis, iaitu berdasarkan soalan ini, untuk kelembapan agar nutrien tulislah basah dan kering. Tetapi untuk bahagian ataupun untuk kolom pemboleh ubah bergerak balas, iaitu bilangan koloni bakteria ataupun pertumbuhan bakteria, tak perlu tulis. Biarkan kosong sahaja. Kerana kita hanya merancang eksperimen. Kita belum lagi jalankan eksperimen. Kalau awak tulis data di sini salah, ataupun pemerhatian yang awak tulis di sini salah, dia akan efek semua ni. Jadi awak tidak akan dapat markah langsung. Akan dapat kosong. Sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Saya doakan semua calon SPM pada tahun ini peroleh kejayaan yang cemerlang dan dapat keputusan yang cemerlang dalam SPM nanti. Sekian, terima kasih.